Okey. Seterusnya kita nak tengok aktiviti 11.2. Bagaimanakah kita dapat membuat ukuran di atas pita detik untuk menentukan hal laju, sesaran dan pecutan bagi suatu objek yang bergerak? Mari kita jalankan aktiviti 11.2. Okay, kita tengok sini ya, 11.2. Tujuan aktiviti ini sebenarnya untuk menentukan, tak lainlah tak bukan tujuannya nak menentukan hal laju dan pecutan objek yang bergerak menggunakan jangka masa detik. Bahan yang kita perlukan pita detik, radas jangka masa detik, landasan itu papan, bongkah kayu, troli, pembaris meter, bekalan arus ulang-alik 12 volt. Okey. Itu radas tu. Prosedur. Kita tengok prosedur ya. Yang pertama, susun radas seperti yang ditunjukkan dalam rajas 11.10. Okay, kita susun macam yang ditunjukkan kat sini. Nombor 2, hidupkan jangka masa detik dan biarkan troli bergerak menuruni landasan tadi. Kita biar je. Jadi, pita detik tu kita pasang kat belakang. Okey, kita biar. Nombor 3, kumpulkan pita detik yang diperolehi. Okay, kita akan dapat pita detik lebih kurang macam ni lah. Macam gambar rajas 11.11 ni. Kita akan dapat macam ni. Mula-mula dia akan rapat. Kemudian dia semakin jauh dan semakin jauh lah macam ni. Okay. Kemudian potong pita detik tadi kepada 5 jalur. Okay, macam ni contohnya. Contohnya macam ni. Katalah kita dapat macam ni. Katalah ini adalah pita detik kita lah. Ni mula-mula rapat. Kemudian dia berjarak-jarak sikit macam ni. Okay. Jarak. Okay, macam ni. Okay. Dia kata apa tadi? Potong pita detik kepada 5 jalur. Setiap satu jalur mempunyai 10 detik. Jadi kita kira lah. Contohnya macam ni. Okey, kita tengok yang mana kita boleh kira. Kita start daripada mana kita boleh kira. Okay. Ni 1. Potong kat sini. Okey, potong kat sini. Tengok sekejap. 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita potong. Okey. Dan kita kira lagi. Kita cari lagi 10 detik. Pita tu kan panjang kan. Kita cari lagi 10 detik. Okey, 1 detik, 2, 3, 4. So kita sambung. Nanti bila dah cukup 10 detik, kita potong. Jadi kita dapatlah berapa? Dia suruh kumpulkan berapa? Potong pita detik kepada 5 jalur. Potong pita detik kepada 5 jalur. Saya harap awak faham ya? Okey, saya terang lagi sekali. Mungkin ada yang tak jelas. Okey, ni pita detik kita. Yang kita akan dapat titik-titik kat sini kan? Kita akan dapat titik-titik kat sini. Titik-titik ni makin lama dia makin berjarak. Makin lama dia makin berjarak. Macam ni lah. Macam tu lah. Makin lama dia makin panjang. Kita akan dapat panjang ni. So kita potong 10 detik. Kita potong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, 1 detik lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, yang kedua. Kita potong lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya tambah lagi 8. 9, 10. Kita potong. So, setiap ini adalah 10 detik. Ini pun 10 detik. Ini pun 10 detik. Kita potong sebanyak 5 jalur.
Sambung lagi lah sebab cikgu tak cukup panjang ni. Okey. Potong pita detik pada 5 jalur. Setiap satu jalur ada 10 detik. Setiap satu jalur tadi ada 10 detik. Dan tampalkan secara saling bersebelahan. Macam ni. Tampal kat dalam kertas graf ni. Macam ni. Ni pita detik yang pertama. Ni pita detik yang kedua. 3, 4, 5. So ada 5 jalur kan. Untuk membentuk carta seperti yang ditunjukkan ni. Okey. Rekodkan panjang setiap jalur pita detik itu. Kita rekodkan panjang. Pita detik 1 berapa panjang dia? Okey. Kirakan halaju. Kira halaju setiap jalur pita detik menggunakan rumus berikut. Okey, halaju sama juga dengan sesaran bahagi masa. Sesaran tu apa dia? Sesaran tu adalah masa. Sesaran adalah panjang pita detik yang ada 10 detik. Bagikan dengan masa. Masa untuk buat 10 detik. Masa 1 detik. Masa untuk 1 detik adalah 0.02 saat. Okay, kita isi kat sini. Kita isi kat sini. Okey, jalur pita detik 1. Masa untuk buat 10 detik adalah 0.2 saat. Macam mana kita dapat 0.2 saat ini? Okey, sebab 1 detik, sekejap 1 detik bersamaan dengan 0.02 saat. Kalau 10 detik, 10 kali dengan 0.02. So, kita akan dapat 0.2 saat. 0.2 saat. Kenapa tak lekat ni? Macam itulah ni saat. So kita dapatlah ni. Jalur pita detik 1 masa untuk buat 10 detik 0.2 saat. Jalur pita detik 2 pun 0.2, samalah 0.2. Okey, panjang pita detik. Panjang pita detik 1. Panjang pita detik 1, kalau kita tengok kat sini, panjang pita detik 1 berapa? 6 cm. Okey, tulislah sini 6 cm. Okay, 6 cm. Pita detik yang kedua, berapa cm? Tengok dekat graf tu. Berapa ni? Ni berapa? Tu 7. So, tulis kat sini. 7 cm. Pita detik yang ketiga 8 kan? Nampak 8 sini kan? 8 cm. Pita detik yang keempat 9 cm. Kita tak boleh tulis jalan ni. Nak cikgu tulis lagi sekali. 6, 7, 8, 9, 10. Jelas ya? Okey, itu untuk panjang 10 detik. Halaju. Okey, macam mana nak kira halaju? Nak kira halaju iaitu sesaran bahagi masa. Sesaran bahagi masa. Okey, halaju untuk pita detik 1. Halaju untuk pita detik 1. Sesaran dia berapa? Panjang dia berapa? Panjang dia 6. 6. Bahagikan dengan masa. Masa berapa? 0.2. So, dapat berapa? Dapat 30. Okey. Jalur pita detik yang kedua. Halajunya. Halaju adalah sesaran bahagi masa. Sesaran 7. Masa 0.2. 7 bagi 0.2 kita dapat berapa? Awak boleh kira lah kat sini. 35. Sama, awak kira sampai pita detik yang ketiga. 8 bagi dengan 0.2 dapat 40. 9 bahagi dengan 0.2 dapat 45.
Dan 10 bahagi dengan 0.2 dapat 50. Jelas ya? Sebab hal laju, ingat ya, ingat hal laju ni. Hal laju sama juga dengan sesaran bahagi masa. Sesaran, inilah sesaran ni panjang lah. 6. Masa 0.2. 6 bahagi 0.2 dapat 30. Awak kira lah sama. Okey, awak jelas ya macam mana dapat angka kat sini? Okey. Dah selesai yang tu. Ni kita dah dapat hal laju. Hal laju kita dah dapat. Pecutan pula. Kita nak tengok pecutan. Sekejap saya padam. Pecutan. Okey, untuk kira pecutan, kita ambil jalur pita detik 1 dengan pita detik 5 saja. Jalur pita detik 1 dan pita detik 5 saja. Okey. Hal laju untuk pita detik 1 berapa? Hal laju untuk pita detik 1 adalah 30. Betul tak? Ni hal laju dia 30. So 30. Hal laju untuk pita detik yang kelima, yang last sekali, 50. Kau isikan. Selang masa. Tengok selang masa. Macam mana nak kira selang masa? Ada kat sini. Kita tengok sini. Pecutan formulanya adalah V tolak U bahagi T. V tu adalah laju akhir. Tolak hal laju awal. U bahagi dengan masa. Ni formula pecutan ni. So, hal laju awal U. Kita ambil hal laju pita detik 1. Hal laju akhir V. Kita ambil hal laju pita detik yang kelima. Sebab dia yang last sekali. So, selang masa iaitu T dari pita detik 1 nak ke pita detik 5. Awak pakai formula ni. Pakai formula ni ya. Pakai formula ni. Selang masa dari pita detik 1 ke pita detik 5 sama juga dengan 5 tolak 1. Sebab apa 5 tolak 1? Sebab ada 5 jalur. 5 jalur. Awak tolakkan dengan 1. Awak darabkan dengan 0.2 saat. Kalau ada 6 jalur, 6 tolak 1. Kalau ada 7 jalur, 7 tolak 1. Di sini sebab 5, sebab ada 5 jalur. 5 tolak 1, 4 kan? 4 kita darabkan dengan 0.2 saat. Sebab 10 detik. 10 detik 0.2 saat. So, awak kira lah kat sini. Selang masa dia. Awak tulis kat sini. 5 tolak 1. Kita darabkan dengan 0.2 saat. So, awak kira-kira awak dapat berapa? Awak akan dapat 0.8 saat. Pecutan. Kita dah boleh kira lah pecutan. Dah dapat semua dah. Pecutan sama juga dengan hal laju akhir. Hal laju akhir berapa? 50. Hal laju akhir 50. Bahagi, tolak dengan hal laju awal. Hal laju awal berapa? 30. Bahagi dengan masa. Masa berapa tadi? Dah kira? 0.8. 0.8. So, awak kira-kira tengok berapa. Awak cari ya. Ni jawapan dia berapa. Tolong cari. Jadi dah lengkap lah. Kita dah dapatlah maklumat tentang eksperimen kita ni. Untuk dapat hal laju, kita dah dapat cari. Pecutan pun kita dah dapat cari. Ni macam ni caranya. Soalan yang pertama. Apakah yang dapat diperhatikan pada pita detik? Pada pita detik tu awak nampak apa? Awak akan dapat apa? Dapat tengok apa? Dapat tengok jarak antara titik. Dapat tengok apa? Dapat tengok jarak antara
titik. Itu jawapan dia. Adakah panjang setiap jalur 10 detik sama? Panjang sama tak? Awak tengok ni. Panjang detik 1 detik tu sama tak? Jawapannya tidak. Tak sama. Apakah inference yang boleh dibuat berdasarkan pemerhatian anda? Okey, inference yang dapat dibuat berdasarkan pemerhatian kita adalah yang ni. Sebab kita buat eksperimen tadi kan. Dia semakin lama, dia akan semakin laju. Troli yang kita tolak tu semakin lama, semakin laju. Bila semakin lama, semakin laju, jarak di antara satu titik dengan satu titik akan semakin jauh. So, dia punya inference dia, sebab apa yang kita, sebab apa? Inference tu sebab sebab apa tak sama? Sebab laju semakin meningkat. Jawapannya sebab laju semakin meningkat. Okay. Saya harap awak jelas dengan apa yang kita bincangkan hari ni setelah awak tengok video yang cikgu bagi sebelum ni dan juga penerangan cikgu pada hari ni. Okay? Jadi untuk kerja sekolah, kerja rumah, saya nak awak buat ni. Saya nak awak salin aktiviti 11.2. Tolong salin aktiviti 11.2. Tujuan, bahan, radas, prosedur, awak salin. Prosedur tu pun kalau boleh saya nak awak lukis lah. Lukis dengan simple je lah. Simple je. Buat lukisan yang simple macam ni. Buat lukis macam ni. Okay. Gambar raja 11.11 ni tak payah lah. Okay. Gambar raja 11.11 ni tak perlu. Yang ni tak perlu. Okay. Tak perlu. Tak perlu. Kemudian. Salin langkah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ni pun awak salin juga. Saya nak awak salin ni. Dan awak salin kotak laju. Kotak keputusan untuk pecutan. Dan jawab soalan 1 dan juga soalan 2. Okey. Awak buat dalam buku latihan. Itu saja saya rasa untuk hari ni. Nanti kita sambung lagi ya.